Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syaikh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi mengasihani akan hamba-Nya. Alhamdulillahil muftatahi bihi fi kulli kitabin. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang ditentu memulai dengan dia pada tiap-tiap kitab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nubuwah al-madhkuri fil kitab wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata latad'u ajnihataha li talabil ilmi radaan bima yasna. Atau kama qala, mafhum hadis, innal malaikata latad'u ajnihataha. Sesungguhnya para malaikat Allah itu akan merendahkan segala sayap mereka itu litalabil ilmi, untuk orang yang menuntut ilmu, radaan bima yasna, kerana suka mereka itu akan apa yang dilakukan oleh manusia itu. Maksud merendahkan sayap di sini, kata ulama, iaitu setiap majlis ilmu, tak kiralah majlis ilmu ramai ke tak ramai ke, kat masjid ke atau bukan di masjid ke, janji adanya majlis ilmu, maka malaikat Allah akan singgah dan bertenggek di atas bumbung, di atas tempat kita, dan mereka akan mengembangkan sayap mereka tu. Malaikat ni ada sayap, dia akan kembangkan sayap dia. Dengan makna mengembangkan sayap itu juga, kata ulama, iaitu mereka mendoakan untuk orang yang menuntut ilmu itu kepada Allah Ta'ala. Moga Allah mengampunkan dosa-dosa orang yang menuntut ilmu tu. Malaikat tinggi atas ni, maka kata, ya Allah, ampunkanlah dosa dia, ampunkanlah dosa dia, ampunkanlah dosa dia, sepanjang majlis ilmu tersebut. Moga-moga kita semua dipilih Allah untuk mendapat keampunan daripada Allah
sehingga kita selamat daripada azab api nerakanya dan dimuliakan kita untuk ditempatkan di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi, para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Risalatul Tauhid, muka surat 6 muka surat 5, nombor nama kitab nombor 3 kandungannya. Oh, belum hurai lagi ke? Belum. Bukan dah hurai? Belum. Oh. Okey. Muka surat 5 kitab Jawi, Jawi lama, muka surat 5 pada nombor 3. Nombor 3 kan? Nombor 3. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, 3 kandungannya, iaitu mengandungi pengetahuan dari hal membahaskan ketetapan pegangan kepercayaan kepada Tuhan dan kepada Rasul-Rasulnya, daripada beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil supaya diperoleh iktikad yang yakin, kepercayaan yang putus sekira-kira menaikkan perasaan bekerja dan beramal menurut bagaimana kepercayaan itu. Okey, baik. Ini kita sambung pada bahagian mabadi asyarah, permulaan yang 10. Jadi dia nak cerita tentang ciri-ciri ilmu yang kita nak mengaji ni. Ilmu yang kita nak mengaji ni namanya ilmu tauhid. Namanya ilmu tauhid. Ilmu yang wajib kita kena mengaji sebelum kita mati ada 3, iaitu tauhid, fiqh, tasawuf. Wajib. Bila makna wajib, makna tak mengaji berdosa. Bukan mesti faham. Faham nombor 2. Sebab faham tu Allah yang bagi. Yang penting mengaji dulu. Tak faham tu cerita lain. Sebab faham tak faham tu kurniaan Allah. Allah nak bagi siapa faham, Allah bagilah. Tapi persoalan awalnya kita pi tak mengaji tu. Tu soalan. Kalau dah tak pi tak mengaji macam mana? Bila dah tak mengaji takkan faham. Sedangkan orang yang mengaji pun kadang-kadang tak faham, apatah lagi kalau tak mengaji langsung, lagi tak faham. Jadi kerja kita mengaji. Mengaji apa? 3 ilmu yang wajib: tauhid, fiqh, tasawuf. Pastikan sebelum mati. Kalau rasa tak mengaji lagi 3 ilmu ni, jangan mati lagi. Ada mana kita nak tahu mati bila? Kena mengaji start pada sekarang. Jangan tunggu guru, cari guru. Tak ada dekat masjid rumah kita, cari masjid rumah orang lain. Cari, dengar sini ada pengajian, pi. Sana ada pengajian, pergi. Kita, Allah beri kurniaan rezeki, ada kenderaan. Gunakan kenderaan kita untuk cari ilmu Allah supaya dapat mengenal Allah. Betul kan? Bukannya guna kenderaan untuk urusan duniawi sahaja. Begitu. Okey, jadi tauhid, fiqh, tasawuf. Tapi yang kita bahas
pengajian kita ni pakai kitab yang kita mengaji ni, ini tauhid. Adapun fiqh dan tasawuf ustaz lain lah. Yang ni kita fokus ni tauhid. Okey, baik. Kemudian dia kata nombor 3 tu, kandungannya. Maksudnya kandungan dalam ilmu tauhid tu. Ilmu tauhid ni mengandungi apa? Bicara pasal apa? Cerita pasal apa? Duk sebut tauhid tu apa dia? Macam tu. Okey, baik. Kandungannya iaitu mengandungi pengetahuan. Yang pertama sekali pengetahuan tu ilmu lah. Ilmu tauhid ni dia dalam dia tu ada ilmu pengetahuan, iaitu pengetahuan tentang apa? Dari hal membahaskan ketetapan pegangan. Itu poin pertama dia. Iaitu maksud dia ilmu tauhid ini ilmu yang membahaskan atau menceritakan atau membincangkan tentang ketetapan pegangan. Ketetapan pegangan. Ketetapan pegangan di situ pula ada dua maksud di situ, dua poin dia tu. Yang pertama ketetapan. Ketetapan tu maksudnya tetap. Pegangan yang kita pegang ni mesti tetap. Bahasa Arab dia panggil jazam. Mesti jazam. Akidah kita mesti jazam. Maksud jazam tidak bergoyang. Jangan kita punya pegangan ni kejap macam ni, kejap macam ni, kejap macam ni, kejap macam ni. Itu tidak jazam, itu tidak tetap. Doa ya ke? Boleh ke? Tak mau. Contoh ialah berlega dalam masyarakat, dari kalangan ustaz-ustaz pun kan bahas tentang Allah, adakah Allah di langit ataupun tidak, apa semua tu kan. Kita duk dengar-dengar, kita pun Allah di langit ke tidak? Allah kalau duk goyang-goyang maknanya tak yakin lagi tu. Tu kena mengaji lah. Mengaji biar sampai pegang tetap, tak goyang dah. Orang kata lah macam mana pun dah dipegang dengan apa yang dia pegang tu lah, yang dia yakin tu. Itu maksud jazam, itu maksud ketetapan, tetap. Tapi tetap saja tak boleh juga. Kalau tetap saja pun tak boleh juga. Tetapnya tu mesti tetap yang betul. Kalau tetap tapi tak betul, tak pakai tak? Macam orang Kristian, Nasrani, mereka tak beralih, yakin, tetap apa? Tetap yakin bahawa Jesus itu Tuhan. Itu tak betul. Walaupun dia tak goyang, tetap sungguh-sungguh yakin, tapi apa yang dia yakin tu tak betul. Jadi yakin tu penting, tetap tu penting, tetapi apa yang dia yakin tu pula mesti betul. Betul. Kalau yakin saja tapi tak betul, tak terpakai. Macam pengikut Ayah Pin, yakin sungguh dia kan. Pengikutnya Rasul Melayu, apa nama, Haji Kahar kan, di Selangor itu dulu tu, Rasul Melayu. Siap pengikut dia kata, kami dah jumpa Rasul kami. Rasul tu mana ada Rasul Melayu. Tapi dia punya yakin, sampai yakin dia betul kan, yakin sungguh. Tapi yakin benda tak betul. Lepas tu hati-hati. Sebab tu sebelum nak terima sesuatu, pahami dulu benda tu. Sebab bila dia dah pegang, dia nak pusing kot lain dah jadi susah. Lagi-lagi pula kalau dia pegang benda yang salah, pegang ajaran sesat, orang nak betulkan pun dah jadi susah. Sebab tu kita kena mengaji biar pada benda yang benar, yakin benda betul. Ginilah tips yang agak mudah lah, yang ringkas saya boleh kongsikan. Kalau nak mengaji, jangan cari tempat pengajian yang tersorok-sorok. Ya, Nabi biasa mengajar, berdakwah secara sorok-sorok. Itu zaman permulaan Islam. Ini Islam dah berkembang, nak sorok apa lagi? Nak? Kalau jenis mengaji kena dekat hujung-hujung kampung, lepas tu kereta pula kena parking jauh, tak boleh parking dekat. Slipper kena masuk dalam beg plastik, takut orang nampak. Sorok-sorok, kata.
Ada saya jumpa seorang, dia kata apa tau? Ilmu ni ilmu rahsia Ustaz, dia kata. Hui, rahsia? Ha, dia kata. Sampaikan Saidina Abu Bakar pun tak tahu, dia kata. Hui, Saidina Abu Bakar tak tahu, dia tahu. Mana dia lebih hebat daripada Saidina Abu Bakar lagi. Ini betul pening ni, mabuk ketum ni namanya. Kan? Merepek. Ada jenis-jenis merepek gitu. Jadi tak usah cari pengajian guru-guru yang terbuka macam ni. Masjid surau, kan, sekolah-sekolah pondok ke apa, terbuka. Mana ada sorok-sorok. Sebab apa terbuka? Sebab apa yang disampaikan itu jelas kebenarannya. Sebab tu dia tak perlu nak sorok-sorok. Yang sorok-sorok ni mesti ada something wrong. Sebab tu dia sorok-sorok. Okey? Itu je antara tips mudahlah kalau kita nak mencari ilmu agama ni. Jadi jangan mengaji yang pelik-pelik. Baik, ketetapan pegangan. Pegangan ni apa pula? Pegangan apa yang kita pegang, apa yang kita yakin. Kita ni umpamanya macam ibaratkan kita ni macam orang yang lemas di lautan. Maka kita perlukan penyelamat. Kan? Maka ada orang daripada bot besar ke contoh, dia lempar tali. Kita pun sambut tali tu, kita pegang. Maksud macam itulah yang saya nak masukkan pegangan. Pegang kuat-kuat. Sebab tu disebut hablumullah, yakni tali Allah. Tali di sini dengan makna agama. Pegang agama ni untuk kita selamat. Bumi ni, dunia yang kita hidup ni, ibarat kita duduk dalam kelemasan. Lemas dunia ni. Dunia ni macam lautan. Kita duduk dalam dunia ni. Kalau kita tak pandai nak imbang, macam orang tak pandai nak imbang atas laut, boleh lemah dia. Kita duduk atas dunia ni, kalau tak pandai nak imbang, lemah kita. Lemah dengan dunia ni, sonok dengan dunia, sampai lemah dia tak ingat dah bab agama. Semayang tidak, kan? Puasa tidak, bayar zakat tidak, haji umrah tak peduli. Tapi sampai London apa semua dah, kan? Tapi dia tak langsung tak peduli soal agama, langsung tak peduli. Ini orang yang lemas. Maka diberi tali, talinya tali agama, pegang bagi selamat. Jadi pegang tu pegang kuat-kuat. Itu maksud pegangan. Jadi nak pegang kena pegang tali yang betul lah, jangan pegang tali yang salah. Pegang tali yang betul, tali agama Allah, yakni agama Islam. Pegang betul-betul. Dah tetap, pegang ketetapan pegangan. Inilah perbahasan ilmu tauhid, nak bahas tentang itu, tentang ketetapan pegangan, kepercayaan. Bila dah tetap kita pegang, apa yang kita pegang tu kita percaya. Macam tadilah saya sebut. Bayangkan kalau contoh kita lemas dekat lautan, orang bagi tali, pegang tali tu, kita percaya dengan orang yang bagi tali tu. Kita percaya dia boleh selamatkan kita. Siapa yang bagi tali kat kita ni? Rasulullah. Rasulullah bawakan agama Islam ni pada kita. Kita yakin Rasulullah akan selamatkan kita. Malah bukan sakat di dunia, nanti di hari akhirat, dengan syafaat mulia baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna kepercayaan. Percaya. Kalau orang yang percaya, dia tidak berduka cita. Dia akan yakin apapun yang terjadi dengan dia, dia percaya dengan Allah dan Rasul. Saya bagi satu contoh. Biasa tak kita ada anak kecil, baby ke apa kan, umur setahun ke 2 tahun gitu, kita main lambung-lambung dia. Kita lambung dia macam tu. Okey, budak tu bila kita lambung dia, dia nangis ke dia suka? Dia suka kan? Senyum. Dia gelak macam tu. Kan? Kita lambung. Kenapa dia tu kita lambung, dia suka? Padahal kan kita lambung. Sebab apa? Sebab dia yakin pada ayah dia. Walaupun ayah dia lambung dia, tapi dia yakin ayah dia akan sambut dia balik. Gitulah orang yang percaya pada Allah, yang yakin pada Allah, walaupun hidup dia di lambung Allah. Mungkin Allah uji dia dengan kesusahan, penyakit dan sebagainya, tapi hati dia tetap tenang dengan gembira kerana dia yakin Allah akan selamatkan dia. Di hujungnya tu.
Gitu. Tapi budak cik lah, contoh tadi tu budak cik lah, umur 2 tahun paling maksimum. Kalau 20 tahun tak jadi, lambung-lambung tergolek kat situ. Ada mak kan? Nak ceritanya macam tu. Okey. Jadi kita sebab tu bila kita mengaji tauhid, hati akan bertambah tenang, percayalah. Dalam apa jua masalah kita hadapi, relax. Paling-paling ni kita sebut kat mulut, tak apa, sabarlah, Allah uji kita sat je, cakap gitu kan. Allah sedang perhati kita. Sebab tu alim ulama tak takut dengan celaan siapa-siapa pun. Orang ugut bunuh ke, ugut penjara ke, tak kira lah siapa-siapa pun. Sebab dia bukan nampak orang, dia nampak Allah, dia nampak Tuhan. Seakan orang nak ancam dia, sikit dia tak heran. Sebab orang tu sendiri pun makhluk kepada Allah. Apa nak takut? Kita baru kena ugut, kena ancam kan? Dah tak mau, dah tak boleh nak ikut dan sebagainya. Itu bahaya. Lepas tu kena yakin pada Allah. Nak yakin pada Allah macam mana? Mengaji ilmu tauhid. Ni ilmu kita mengaji ni. Sebab tu ilmu ni dia membahaskan ketetapan, pegangan, kepercayaan. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Tetap pegang, percaya dengan Allah, dan kepada Rasul-Rasulnya. Bukan percaya kat Nabi Muhammad seorang, semua Nabi, semua Rasul, 25 orang Rasul tu, dan kepada Rasul-Rasulnya. Daripada beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan. Okey, baik. Ini pula ulama mengkiaskan atau menggambarkan bahawa pegangan kita ni sepertinya simpulan atau sepertinya ikatan, benda yang kita ikat. Benda yang kita ikat dia akan kejap kemas, susah nak putus sebab dah diikat. Kita mengaji ni sifat 20. Setiap satu sifat itu diibaratkan satu ikatan. Jadi kalau kita mengaji sampai 20 sifat, bermakna 20 kali ikat. Kalau sampai 20 kali ikat, agak-agak terputus lagi ke? Macam tu. Makna ikatan tu akan jadi kuat. Ikatan mana? Antara Allah dengan kita, makhluk, diikat kuat. Keyakinan tu kuat. Mudah, orang cakap tak mudah untuk putus. InsyaAllah selamat. Itu dipanggil simpulan ataupun ikatan. Ikat. Sebab kalau kita baru hanya mengucap 2 kalimah syahadah, itu dia baru letak. Letak sahaja. Tak cukup dengan hanya mengucap sahaja. Mengucap tu bagus dah, kita dah jadi Islam, dah jadi orang beriman. Tapi tak cukup sekadar itu. Sebab dia umpama macam bangunan yang dibina tanpa diikat bata tersebut. Letak saja batanya, memang boleh berdiri dinding tu, tapi kalau orang tolak, kereta langgar, jatuh mudah. Macam tu lah. Kalau sekadar mengucap tapi tak mengaji tauhid, tak mengaji sifat Allah, memanglah nampak macam elok iman dia. Belum diuji, masa kena uji, boom, berderai gitu ya. Berderai gitu lah. Ada seorang makcik, dia ramai anak perempuan, dan dia ramai anak perempuan, dan anak perempuan ni pula ada beberapa tu lambat kahwin. Bila lambat kahwin pula, Allah uji pula, cucu tak dapat lagi. Ada yang kahwin tapi tak dapat anak lagi, yang lain pula belum kahwin lagi. Lepas tu bila menjelang raya ni, biasalah saudara mara semua datang, adik-beradik datang rumah sebagainya. Jadi adik-beradik yang lain atau saudara mara yang lain ni nimang-nimang cucu, pegang baby cucu pun semua. Padahal orang tak kata apa pun, dia jadi terasa hati sebab dia tak dapat cucu lagi. Lain kali dia cakap kat mulut dia, apalah Tuhan ni, dia kata, orang lain semua ada cucu, aku tak bagi cucu. Dia boleh cakap macam tu. Nampak kan? Bila cakap macam tu, ni cakap apa ni? Mu ingat Allah ni apa dia? Mu boleh cakap macam tu?
Kan? Ni sebab apa? Sebab dia tak kenal Tuhan, dia tak kenal Allah. Sebab tu waktu belum diuji memang nampak tenang iman dia. Bila diuji, kita ni semua ni belum diuji memang nampak steady je, kopiah atas kepala. Kena uji sok. Masa tu ukuran dia tu, yakin tak yakin dengan Allah, percaya tak percaya dengan Allah. Kan? Ini contoh sekarang ni waktu aman, duit kita ada, dalam bank ada, dalam wallet ada. Tup-tup Allah uji, habis duit tu semua. Duit tu habis, lebur lah, orang ambil lah ke apa ke, hilang macam tu ke. Macam mana waktu tu keadaan kita? Kata, oh mampuhlah aku, duit dah tak ada. Mampuhlah aku, pula mampuh punya pula. Yang bagi kita hidup kan duit, asal nak mampuh pula. Kadang-kadang kita cakap mulut je, tapi dia berkait dengan hati. Itu jaga. Jangan bergantung dengan dunia, jangan bergantung dengan makhluk, bergantung dengan Allah. Betul, memang kita resah juga. Saya sendiri pun resah kalau tak ada duit. Tapi kita pujuk balik hati kita, sebab kita mengaji. Aku kan ada Allah, tenang, sabar. Tapi kalau orang tak mengaji, dia cari apa? Dia cari jambatan Pulau Pinang. Nak terjun. Itu masa Covid itu kan, hutang keliling pinggang. Akhirnya duduk atas jambatan, terjun. Dia pun satu hal, masa nak terjun tengok dulu bawah tu ada apa. Terjun-terjun masuk dalam bot orang. Rupanya ada bot bawah. Ada kan? Ingat mati dah, tak mati lagi. Tu nak cerita. Okey? Simpulan atau ikatan, ikat kepercayaan dengan segala dalil-dalil. Jadi bukan hanya kita mengucap di kalimah syahadah, malah kita ikat dia. Ikat supaya syahadah kita tu tak tercabut. Nak ikat dengan apa? Dengan segala dalil-dalil. Apa maksud dalil? Dalil artinya bukti. Bukti bahawa Allah tu ada. Bukti bahawa Allah tu kidam, Allah tak ada permulaan. Bukti Allah tak ada pengakhiran. Kan? Baqaq. Bukti Allah tu maha mendengar. Bukti Allah maha melihat. Bila kita ada buktinya, kukuh, kuat, takkan bergoyang dah. Sebab kita yakin, bukan sekadar cakap, tapi yakin dengan jelas, dengan ada buktinya sekali. Kan? Sebab itu maksud kita mengucap kalimah syahadah apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa maksud? Aku naik saksi bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah. Okey, apa maksud aku naik saksi itu? Ulama bahas. Ma makna asyhadu? Apa maksud asyhadu? Aku naik saksi. Naik saksi apa? Maka kata ulama, asyhadu bimakna a'lamu. Apa maksud dia? Aku naik saksi itu artinya aku tahu. Bila kita sebut aku naik saksi bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah, naik saksi itu maksudnya aku tahu. Aku tahu, aku yakin bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah. Soalannya macam mana nak tahu? Nak tahu kena ngaji. Bila mengaji baru tahu. Bila tahu baru aku naik saksi. Jadi kalau dia tak mengaji, macam mana dia nak tahu? Bila dia tak tahu, macam mana dia nak naik saksi? Satu dia cakap hanya mengucap kalimah syahadah saja tak cukup. Kena mengaji, kena faham syahadah yang kita lafaz tu. Okey? Contoh, saya bagi satu contoh. Berlaku kes kecurian. Berlaku kes kecurian. Ditangkap satu orang suspek. Lepas tu dinamakan suspek. Suspek ni maknanya disyaki. Lepas tu dalam berita, dia disyaki mengambil gini. Dia disyaki mencuri. Syak saja belum confirm. Jadi dia dipanggil suspek, disyaki. Kemudian tanya dia, kamu curi tak? Kadang orang tak ngaku lah, tak curi. Lepas tu panggil saksi. Panggil saksi untuk membuktikan dia betul bersalah ataupun tidak. Saksi pun datang. Okey, saya saksi dia ni mencuri. Kata. Okey, kalau betul kamu saksi, apa buktinya? Saksi mesti ada bukti. Buktinya apa? Kamu tengok dia mencuri dengan mata kepala kamu? Tidak, dia kata. Saksi tu kata tak. Kamu tak nampak dia mencuri? Tak nampak. Lepas tu macam mana kamu tahu dia mencuri?
Saya rasa dia mencuri sebab tengok muka dia memang muka macam pencuri. Saksi ni boleh pakai tak? Tak boleh pakai. Saksi tak sah. Siapa tak sah? Ikut rasa. Mana boleh rasa? Mesti ada bukti. Sebab tu bila nak menjadi saksi, aku naik saksi bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah. Macam mana mu saksi? Saya rasalah memang tak ada Tuhan melainkan Allah. Rasa tak boleh pakai. Bila sebut aku nak saksi bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah, apa bukti? Mesti ada bukti. Bukti tu panggil dalil. Macam mana nak dapat dalil? Ngaji. Dalam kitab ulama dah susun dalilnya begini, dalilnya begini, dalilnya begini. Tak payah kita gaduh nak cari dah. Ulama tolong cari dah. Tinggal lagi kita mengaji je. Ulama ni, kata guru kami, ulama ni macam chef, tukang masak. Kita tak payah gaduh dah nak cari resepi macam mana nak masak satu-satu lauk ni. Ulama ni dia dah tolong masakkan untuk kita. Tinggal lagi kita ambil dan suap masuk dalam mulut. Tu je. Ada apa payahnya lagi? Ni semua dah terhidang di depan kita ni. Kitab ni dah tersusun sejak ratusan tahun yang dulu. Sudah diisi dah, sudah disusun dengan bab-babnya apa semua. Tinggal lagi kita ambil suap masuk dalam. Ambil kita telan aja. Dah apa payah ni? Bukan kita nak kena kaji Quran, buka Quran kaji ayat. Ayat ni cerita siapa? Ayat ni macam mana? Tak payah kaji. Ulama dah tolong kaji. Kita tinggal ambil saja. Itu pun payah lagi. Apa kita nak jawab depan Allah Ta'ala esok? Allah tanya esok nanti hari akhirat, kenapa mu tak tahu ni pasal aku ni, sifat aku macam mana mu tak tahu? Oh, payah saya nak kaji ayat Quran. Kaji apa? Aku dah hantar dah ulama-ulama aku untuk kaji. Kamu tinggal ambil dan faham saja. Kenapa kamu tak boleh nak ambil? Oh, saya ni ada meeting jabat. Meeting jabat. Jawab. Dan meeting jabat tiap-tiap hari. Dah tergagap situ. Gagap masuk neraka. Na'udzubillah. Jadi apa alasan kita? Kan? Allah bagi kita hidup berpuluh tahun. Bukan sehari dua Allah bagi kita hidup. Puluh tahun. Dah pasal tak boleh? Tadi saya sebutkan ilmu yang wajib kita mengaji berapa? 3 je. Tauhid, fiqh, tasawuf. Okey. Katakanlah setiap satu ilmu ni kita mungkin jenis slow sikit nak faham. Jadi kita ambil peruntukkan masa setiap satu ilmu 10 tahun. Kita mengaji tauhid 10 tahun, ngaji fiqh 10 tahun, ngaji tasawuf 10 tahun. 10 tahun tu pun sebenarnya hebat dah tu. Lama mengaji 10 tahun. 10 tahun tauhid, 10 tahun fiqh, 10 tahun tasawuf. Semua sekali berapa tahun? 30 tahun. Dah kita hidup berapa tahun? Cuba jawab. Kita hidup kat 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tak boleh lagi. Apa kita nak jawab depan Allah Ta'ala nanti? Fikir-fikirkanlah. Kalau kita nak bagi alasan, 1000 alasan atas dunia, mu bagi 1000 alasan. Ada orang datang jumpa saya, Ustaz, bukan tak nak ngaji Ustaz, tapi pompang. Saya kata tak apa. Haji, simpan jawapan tu. Tak usah cakap dengan saya. Bukan saya yang suruh mengaji ni, Allah yang suruh mengaji, bukan saya suruh. Cakap dengan saya buat apa? Simpan jawapan tu. Nanti hari akhirat, jawapan yang Haji pegang ni jawab balik ke Allah. Jawab balik ke Allah. Allah, bukan saya tak nak mengaji, tapi geleng kepala, goyang tangan, orang Penang. Nampak? Cakap Allah kata tak usah cakap banyak masuk neraka tu. Mampu na'udzubillah. Kena. Aduh, kita ni banyak alasan kat dunia ni. Tapi kalau bab dunia tak ada pula alasan. Boleh je. Ada. Nak semayang subuh banyak alasan. Pejabat panggil masuk pejabat walaupun tengah-tengah malam pagi pun, boleh pergi. Apa dia? So datang masjid, rumah berapa langkah rumah dengan masjid, tak boleh nak pergi. Pejabat berapa kilo daripada rumah boleh sampai. Ada. Cuba kita fikir balik. Jadi kita ni membesarkan siapa? Membesarkan Allah atau membesarkan dunia? Di situ akan berbalik kepada soalan dalam kubur nanti. Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Sebab nak tanya siapa Tuhan kamu tu, siapa yang kamu taat, siapa yang kamu sanjung,
siapa yang kamu sanggup buat apa saja untuk dia. Itulah makna Tuhan. Ataupun Marabuka tadi, siapa Tuhan kamu. Okey? Itu dia. Ni sebab tu kita mengaji tauhid, untuk kita kenal Allah. Kenal dengan menjadi saksi, iaitu dengan kita bawa dalil, yakni bukti. Jadi asyhadu bermakna a'lamu. Aku naik saksi maknanya aku tahu, aku yakin. Kalau dia tak tahu dan dia tak yakin, maka tak sahlah syahadah yang dia lafaz. Tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau syahadah dia tak sah, dia jadi apa? Jadi Islam ke jadi kafir? Saya jawab. Kalau syahadah dia tak sah, dia jadi Islam ke jadi kafir? Saya jawab. Takut nak jawab ni. Jadi kapiak. Baru jelas sikit bunyi. Jadi kafir. Lepas tu inilah yang menyebabkan bukan, tuan-tuan saya tak tahu, tapi saya sendiri pun terduduk. Saya pun lara kat dulu. Bila dengar tok guru mengajar begini, Allah, ni tak boleh jadi ni, aku kena mengaji dah. Kan? Mengajilah untuk nak bagi faham akidah ni. Sebab kalau tidak nanti syahadah tak sah. Kalau macam ni lah kita rasa kepentingan syahadah. Baik tak ada duit tak apa, jangan sampai tak ada syahadah. Jangan sampai tak sah iman. Sebab itu lebih mahal bagi orang yang memahaminya dengan segala dalil-dalil, supaya diperoleh iktikad yang yakin. Bila kita pegang betul-betul dengan buktinya, dengan dalilnya, tujuannya apa? Supaya diperoleh iktikad. Pegangan iktikad tu maksudnya pegangan yang yakin. Yakin itulah maksudnya jazam, yang tak bergoyang dah. Pegang kuat-kuat, tak lari dah. Ini kejap datang macam ni pening, datang macam ni pusing pula kot lain. Macam mana kita? Bahaya kan? Lepas tu ada orang tanya, Ustaz, boleh tak Ustaz terangkan Syiah tu macam mana, Wahabi tu macam mana? Okey, saya perjelaskan. Tak perlu kita belajar tentang Syiah tu siapa dia. Tak perlu kita belajar tentang Wahabi tu siapa dia. Yang kita kena belajar ahli sunnah wal jamaah tu siapa dia. Sebab itu yang kita nak pegang. Kita belajar tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah kita. Macam mana yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah? Apa dia? Pegang betul-betul, belajar betul-betul, faham betul-betul. Kan? Bila kita faham akidah ahli sunnah wal jamaah macam mana, maka siapa pun datang, bila kita tengok bercanggah dengan akidah yang kita belajar, yang kita faham ni, akidah ahli sunnah wal jamaah ni, maka kita tolak dia. Tak kiralah nama dia apa. Sebab kalau sibuk-sibuk kita belajar tentang Syiah, hari ni nama dia Syiah, esok kalau ditukar nama Syi'ah, nak kena menjadi Syi'ah pula lah, Syi'ih pula lah. Hari ni nama dia Wahabi, esok kalau ditukar nama Wahabu, Wahaba. Nampak? Dah kena mengaji pula nama lain, nama semua. Dah ya, ahli sunnah wal jamaah. Kita belajar ni faham elok-elok, mana yang datang bercanggah dengan apa yang kita belajar ni, itu maknanya bukan pegangan kita. Tolak. Tak usah ikut. Senang. Macam tu. Ni sibuk nak ngaji Wahabi apalah apa semua, lain kali jadi Wahabi dia. Kan? Baik, kepercayaan yang putus. Apa maksud putus? Putus ni sama juga, diulang-ulang benda yang sama untuk dia nak kuatkan keyakinan kita. Dia kata kepercayaan yang putus. Putus tu maksudnya jazam tadi, tetap. Putus tu maknanya tak ada berubah dah. Dalam bahasa lain kita kata noktah, putus, stop. Macam kalau orang berniaga dia kata harga mati. Bila orang sebut harga mati, maknanya tak boleh diskaun dah, tak boleh nak ubah dah, memang tetap gitu. Tu maksudnya itu putus. Pegangan yang putus. Tak ada oah, tak ada boleh ejah tak? Ejah tak ada. Okey, dalam bab fiqh dia boleh ejas. Hukum boleh ejas mengikut keadaan, mengikut wakil keadaan. Contoh,
solat Jumaat kita waktu aman jumlah minimum 40 orang. Tak cukup 40 tak sah. Kan? Itu waktu aman. Itu Covid itu semayang 6 orang itu waktu Covid. Sebab wakil ni waktu tu berubah. Waktu tu keadaan waktu tu berubah. Maka ada qaul, ada pendapat yang membenarkan solat Jumaat didirikan hanya 6 orang. Tetapi pendapat tu pendapat yang lemah. Jadi dipakai pendapat yang lemah di saat waktu ada masyaqqah, ada kesukaran, ada kepayahan, ada masalah penyakit dan sebagainya. Jadi hukum fiqh dia boleh berubah, tengok pada keadaan. Yang nak ubah tu siapa dia? Ulama yang mahir, bukan kita pandai-pandai. Dia ejah gini, kata, oh hukum ni jadi macam ni, ini jadi macam ni. Itu fiqh. Adapun akidah selama-lamanya takkan berubah, sebab akidah tak boleh ejaz. Akidah tak boleh modify. Tak kira lah Covid ke tak Covid ke, akidah tetap akidah, tak ada nak ejaz. Sebabkan ada Covid ni, akidah kita ni kita ejaz sikit lah. Kita tak cukup kita doa pada Allah, kita doa dengan Jesus sekali, boleh? Tak boleh. Tak kira lah bapak Covid datang sekalipun, hanya Allah Tuhan aku. Itu akidah. Akidah dia tak boleh ubah. Kalau bab fiqh dia mungkin boleh adjust hukum hakam tu, tengok pada keadaan. Itu kena faham. Itu tauhid. Itu tauhid. Sebab tu isyarat kita masa semayang, bila kita baca tahiyat sampai dekat kalimah syahadah, kita buat apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Bila masa nak angkat jari ni, masa sebut nama Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Illallah tu baru angkat. Dan angkat tu tegak, lurus, straight. Menunjukkan apa? Akidahku straight, tegak, lurus. Tidak bengkok-bengkok, tidak ada goyang-goyang, tak ada, ni straight. Ada. Itu angkat lurus. Ini angkat bengkok gini. Tu bengkok akidah dia tu. Dia angkat lurus, betul lah. Asyhadu alla ilaha illallah. Tu. Bila Allah tu ingat, Allah, aku yakin pada Allah yang satu. Lepas tu jadi trend kan, orang bila ambil gambar, lagi-lagi geng-geng masjid lah, bila ambil gambar, okey, buat semua buat tangan satu, kata. Okey, maksud dia akidah satu. Kut-kut lah masuk tu, takut-takut pula masuk lain. Masuk apa? Bini seorang, kata. ada. Tu pun mungkin juga maksud dia. Tak tahulah. Baik. Putus sekira-kira kepercayaan yang putus, pegangan kepercayaan kita tadi itu tetap sekira-kira itu maksud macam mana? Menaikkan perasaan bekerja dan beramal. Sehingga kan bila kita punya percaya tu kuat, yakin kita kuat, iman kita kuat, dia akan menaikkan perasaan bekerja dan beramal. Maksud bekerja dan beramal ni lah, kita nak semayang, kita nak berjuang. Lagi-lagi orang yang duduk dalam perjuangan, mesti ada rintangan, ada musuh, ada gini, ada orang petikai, ada orang nak perjatuh. Kalau iman dia kuat, siapa pun datang dia tegak macam tu je. Tapi bila iman dia lemah, orang cantai dia, orang kutuk dia, jatuh balik ke bawah. Ni lagi tinggi iman, lagi kuat dia punya kerja dia, perjuangan dia, amal dia. Itu ukuran dia. Jadi kalau kita nak tahu iman kita takat mana, tengok kita punya amal. Amal kita kuat ke lemah? Kalau amal kita lemah, itu tanda iman pun lemah. Kalau amal kita kuat, itu tanda iman kita kuat, insya-Allah. Jadi bila tengok amal kita lemah, kita pun tahu, oh iman aku lemah. Habis macam mana nak buat? Asah dia bagi tajam lagi. Macam mana nak asah? Mengaji tauhid, dengar lagi syarahan ulama tentang yakin pada Allah ni, sampaikan masuk keyakinan tu kuat dalam hati ni. Macam sebab tu orang tua dulu kata apa? Belakang parang kalau diasah makinkan tajam. Belakang parang ni tumpul, rapat tumpul dia, belakang dia. Tapi kalau diasah, kata orang dulu-dulu, diasah selalu, lama-lama dia tetap akan tajam. Begitu juga kita. Asal iman kita tumpul, tapi kena asah selalu. Ngaji, bagi faham, yakin dengan Allah. Allah uji, sabar, yakin, pegang, Allah ada, pegang dalam hati ni. Dia asah, lama-lama iman kita akan tajam. Bila iman tajam, tak ada siapa boleh cantas iman kita. Orang katalah macam mana pun, sikit dia tak goyang.
Lepas tu ada kadang-kadang ada orang kata, oh ustaz berani cakap pasal pemimpin, cakap pasal polis ke apa ke. Saya kata bukan pasal berani, tapi pasal yakin. Kita yakin dengan Allah, bukan yakin dengan makhluk. Kan? Tak kira lah bak raja ke, agung sultan ke, kalau dia salah tetap masuk neraka. Betul tak betul? Tak kira siapa-siapa. Oh tak boleh cakap. Tak, kita cakap bukan kita kata dia jahat. Kita kata kalau dia salah. Kalau tak salah tak apa lah. Malah dijanji oleh Rasulullah, kalau pemimpin yang adil akan dapat naungan awan nanti di padang mahsyar. Tapi syarat kalau adil. Tapi kalau tak adil, sendiri faham, sendiri ingat lah. Bukan kita pesenda atau merendahkan martabat jawatan seseorang, tak ada. Tapi kita kena ingat tak, jawatan ni dunia saja, akhirat mana ada. Kan, tak payah kata akhirat hari kiamat, dalam kubur tak ada dah. Masuk dalam kubur, dia ni ada pangkat datuk lah, kata contoh. Mati masuk dalam kubur, malaikat tak panggil dah datuk. Malaikat panggil, Polan bin si Polan. Panggil nama tu boy. Kalau nama Mamat lah. Mamat. Malaikat panggil. Dia pun kata, Datuk Mamat kata. Malaikat kata, Tokmu. Ingat aku heran dengan Datuk Hang. Tu baru cerita dalam kubur, belum cerita kiamat sok. Betul, bila kita faham, kan, iman kita makin kuat. Kita tak takut dengan siapa-siapa. Cakap benda yang hak, kena cakap. Lepas tu ada satu hadis saya jumpa dalam kitab Hidayatus Salikin. Nabi kata macam ni, Ana min ghairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Kata Nabi. Kata Nabi, aku terlebih takut atas kalian, kita semua, seseorang yang lain daripada dajjal. Maksudnya Nabi risaukan kita, Nabi khawatir kat kita akan satu fitnah yang lebih, fitnah itu lebih bahaya daripada fitnah dajjal. Nabi kata, Ana min ghairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Aku terlebih takut atas kalian akan seseorang yang lain daripada dajjal. Dajjal tu Nabi risau dah, tapi ada satu lagi yang lagi Nabi risau, iaitu seseorang yang lain daripada dajjal, kata Nabi. Fakila, maka sahabat pun bertanya, wa ma huwa ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Sebab kami duk ingat ni dajjal dah lah yang paling bahaya ni, paling kami takutkan ni. Paling dikhawatirkan. Tiba-tiba Nabi kata, aku ada lagi yang lebih aku khawatirkan daripada dajjal. Jadi sahabat tanya, siapa ya Rasulullah? Maka jawab baginda Nabi kita, faqala al ulama as-su. Ulama, kata Nabi. Tapi ulama mana? Ulama yang jahat, kata Nabi. Jadi maksud dalam hadis ni, ada satu fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah dajjal, iaitulah fitnah ulama yang jahat. Ulama yang jahat. Sebab apa? Okey, kita buat bandingan sikit. Dajjal ni dia memang jahat. Orang beriman insya-Allah boleh kenal, boleh tahu, oh ni jahat ni. Sebab ni dajjal ni. Kan? Dia tahu, oh ni dajjal. Jadi mungkinlah orang beriman, orang cakap apa, tak mudahlah, tak sewenang-wenangnya boleh terikut dengan si dajjal ni. Sebab boleh nampak dah kedajalan dia tu, jahat dia tu. Sebab dajjal tu memang jahat, perwatakan dia pun jahat dah. Tetapi berbeza dengan ulama. Ulama ni perwatakannya baik, gaya pakainya, apa semuanya. Tapi tugas ulama itu apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suruh orang buat benda yang betul, yang baik, dan cegah orang buat benda yang jahat. Tapi kalau ulama mendiamkan sesuatu yang mungkar, sehingga kemungkaran itu akan berleluasa, kan? Pesta, judi, arak, konsert, joget-joget, ulama pakat diam aja, sehingga orang ramai akan menyangka ini tidak salah. Sebab apa tak salah? Ulama tak cakap apa-apa pun, Tok Mufti tak kata apa pun, kan? Hang yang baru jadi ustaz je, nak kata tu tak boleh, ni tak boleh. Depa yang atas tak kata apa pun. Nampak? Akhirnya
Orang sangka benda tu tak salah. Akhirnya menjadi-jadilah perbuatan maksiat tersebut. Maka ini lebih Nabi risaukan. Sebab orang akan jadi rujukan. Mereka tak kata apa pun, mereka okey, siap bergambar lagi. Senyum ya. Maka akhirnya berleluasa benda-benda maksiat, benda-benda tak elok. Sebab tu ulama tak boleh diam. Nabi tak pernah diam benda yang salah. Kalau benda tu tak salah, Nabi diam. Sahabat ajak Nabi makan biawak dok. Biawak padang pasir, bukan biawak Malaysia ni. Biawak padang pasir, boleh makan, halal. Nabi sahabat tangkap, lepas tu buat masak lah. Lepas tu ajak Nabi makan. Ya Rasulullah, jom makan sekali. Nabi diam, tak kata apa. Nabi diam, Nabi berlalu pergi. Maka ulama jawab, apa maksud Nabi diam? Yang pertama, Nabi diam, Nabi tak makan. Kenapa Nabi tak makan? Sebab Nabi tak minat. Yang kedua, Nabi diam itu tanda biawak tu boleh makan. Sebab andai kata kalau biawak tu tak boleh makan, nescaya Nabi dah halang. Kan? Bila sahabat kata, Rasulullah jom makan biawak ni, kan? Nabi mesti kata, jangan makan, tak boleh makan, ini haram. Tapi kenapa Nabi tak kata haram? Sebab makna kata di situ, biawak tu boleh dimakan. Dog tu lah. Dog tu boleh dimakan. Tidak jadi satu kesalahan. Maka dari sinilah kata ulama, diamnya ulama itu tanda redha, tanda setuju. Jadi kalau ulama mendiamkan kemungkaran, berarti ulama redha terhadap kemungkaran, setuju terhadap barang maksiat. Jadi kalau tak setuju, kena bersuara, kena bercakap, kena halang, kena sekat, kena larang. Sekalipun tak ada akta ke ataupun tak ada kuasa ke atas benda tu, paling tidak bercakap, menunjukkan larangannya itu, ketegasannya dalam melarang sesuatu benda yang tak disukai Allah dan Rasul, maksiat. Ini hanya diam saja. Diam, takut-takut masuk ke dalam perkara yang diredai, disetujui oleh dia. Itu bahaya. Sebab tu kalau rasa tak sanggup, tak usah jadi ulama. Dah jadi ulama, kena laksanakan tugas-tugas ulama. Sebab tu Nabi sampai sebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi-nabi. Maksud pewaris apa? Menyambung kerja kenabian. Nabi-nabi takkan diam benda yang salah, walaupun terpaksa berhadapan seorang-seorang diri. Nabi Musa berhadapan dengan Firaun. Firaun ni apa dia ni? Kerajaan besar, raja, bawahnya tentera beribu. Nabi Musa pergi seorang je menghadap. Sebab Nabi Musa takkan diam. Nabi tak pernah diam benda yang salah. Ni pakat duduk diam saja, habis. Dan itu sebab apa ni? Masalah keimanan, keyakinan pada Allah. Dan yakin betul pada Allah. So, tak usah takutlah. Jadi orang yang percayanya putus, sekira-kira menaikkan perasaan bekerja dan beramal. Lagi kuat dia punya percaya, lagi kuat dia punya yakin, lagi kuat dia punya perjuangan, kerja dia, amal dia. Menurut bagaimana kepercayaan itu, tergantung atas macam mana dia punya percaya ke Allah tu, yakin ke Allah tu macam mana. Lagi kuat dia yakin, lagi kuatlah kerja buat dia. Lagi kurang keyakinan, lagi kurang juga kerja buat dia. Kan? Kenapa tak ramai datang masjid solat jemaah? Padahal boleh kata hampir semua kita sudah maklum tentang hadis solat jemaah. Dapat berapa banyak pahala? Berapa darjat? 27 darjat. Tapi kenapa yang datang pun 27 orang? mana lagi kan yang lain kan? Contohlah kan. Sebab apa? Bukan dia tak tahu hadis tu, dia tahu. Dah dia percaya, dah hadis tu percaya. Tapi percaya dia tu tak kuat sangat. Kalau percaya dia betul-betul kuat, merangkak pun dia sanggup pergi. Betul tak? Sebab tu itulah maksud iman. Tu maksud percaya. Lagi kuat seseorang tu percaya, lagi kuat juga kesanggupan dia buat apa saja berdasarkan apa yang dia percaya tu, yang dia yakin tu. Tapi kalau percaya ni tak berapa kuat, lemah, itu yang menyebabkan apa yang dia buat pun lemah, slow, lambat. Ya, nampak? Tapi kalau kita percaya sungguh, ini dapat 27 ni, nak masuk syurga ni. Tapi benda-benda yang dijanji Allah, semua benda-benda yang tak nampak lagi.
Bila tak nampak lagi, itu yang menyebabkan orang tak gairah. Melainkan orang yang nampak bukan dengan mata kepalanya, tapi nampak dengan mata hatinya. Ni mata hati pula. Dia nampak ganjaran Allah, janji Allah, apa yang Allah sebut. Saya bukan taksub dengan Tok Guru Siddiq Noor, tapi saya mengaji dengan beliau bukan hanya daripada kitab, tapi dari kehidupan dia itu sendiri. Saya biasa ikut dia pergi kuliah mana, saya jadi driver dia. Ada sekali dulu kan, saya tengok dia punya jadual terlampau padat daripada pagi sampai ke malam. Pagi kuliah subuh, satu bab ada kuliah duha. Pernah sekali kuliah subuh di Kelana Jaya, KL. Kan, Kelana Jaya kuliah subuh, kuliah duha di Kajang. Kuliah duha di Kajang, kuliah Zuhur di Ipoh, kuliah asar di Kuala Kangsar. Kuliah maghrib pula dekat situ-situ juga. Straight kuliah saja pagi sampai malam. Ada sekali sampai 3 hari macam tu, derek-derek. Saya yang bawa 3 hari tu. Hari keempat saya demam. Saya yang demam. Tok Guru tak demam ni kan. Saya mau kata, Tok Guru tak letih ke? Kata. Saya tanya dia, Tok Guru tak letih ke? Banyak sangat macam ni, kejap sana kejap sini. Dia kata, kalau ana kata tak letih, bohong. Ana pun manusia juga, mesti letih, penat. Tapi bila kita fikir soal akhirat kita lebih takut letih kat sana daripada letih kat sini. Jadi baik letih sini tak apa, jangan letih sana. Sana kalau letih lebih parah lagi. Sini kalau letih paling tidak nitik air peluh je. Sana punya letih, nak tanggung dosa, azab gitu gini. Allahu Akbar. Baik biar penat sini tak apa, biar tak cukup tidur kat sini tak apa. Sebab mati esok, tidurlah setidur-tidurnya. Dunia ni kurangkan tidur, kuliah pun tidur. Tapi bukan sinilah, tempat lain. Sini bagus. Kan? Ya, jaga dulu, jaga agama ni, dunia ni. Bukan lama mana pun, pejam celik, pejam tak celik-celik, habis dah kehidupan kita. Bila habis dah, itulah keputusan apa yang kita buat selama hidup kat dunia. Jangan kita nampak untuk jaga agama ni sekadar ustaz-ustaz, tok-tok guru, ulama-ulama saja. Semua kita. Zaman Nabi dulu ada orang panggil ustaz. Ada orang panggil Ustaz Omar Al-Khattab, Ustaz Abu Bakar, tak ada. Ustaz ni barulah ni je, sebab orang nak panggil ustaz tu dengan maksud guru, cikgu. Tapi nak ceritanya macam itulah yang Nabi ajar dan tarbiyah pada para sahabat. Semua kita jaga agama ni. Semua kita, tak kira lah nak umur ustaz tak ustaz, semua kita jaga agama ni. Macam mana nak jaga? Kena belajar, kena faham dulu, kenal agama, kenal Allah, kenal Rasul, baru kita akan jaga dia baik-baik. Tapi bila kita tak jaga, benda yang mahal bila tak dijaga akan dicuri. Emas mahal, kita tak jaga dia, letak sepah-sepah, orang ambil, curi. Itulah agama. Kalau tak jaga, akhirnya agama ni akan dicuri orang. Dicuri mana agama kita akan hilang. Akhirnya Nabi kata dalam hadis, fi akhiri zaman la yabqa minal Islam ilal ismuhu. Pada akhir zaman tidak ada yang tinggal daripada orang Islam melainkan tinggal nama sahaja. Nama jelah Islam, tapi ciri-ciri Islam dah semakin hilang. Sifat-sifat Islam dah semakin hilang. Paling pertama sekali dicabut Allah, ilmu tentang Islam. Minta maaf cakap, hari ni ramai orang mengaku Islam tapi jahil tentang Islam. Dia tak tahu apa-apa tentang agama dia. Kita tanya rukun semayang ada berapa? Ada rukun Dia tanya kita balik. Dia tak tahu rukun semayang, tak tahu. Macam mana? Aku ingat rukun negara je ada. Rukun negara dia tahu, rukun semayang tak tahu. Mana? Rukun syahadah ada. Rukun syahadah tak tahu. Dia tak ambil berat. Yang dia ambil berat soal keduniaan, soal kerja dia, soal ekonomi dia, soal itu, soal ini, yang kehidupan tu yang akan berakhir pada kematian dia. Ada pun yang dia nak bawa balik lepas mati tu, dia tak ambil peduli. Ni bahaya. Jadi bila kita ada kesedaran macam ni, kita buatlah untuk perbaiki kehidupan kita supaya menjadi lebih baik pada masa akan datang, insya-Allah. Dan kita berhenti di sini, kita akan sambung nombor 4,
Ini nombor 3 dah habis dah. Nombor 4. Bila? Lepas raya. Lepas raya pula. Nombor 4, tempat bahasannya, mauduknya. Lepas ni dia nak cerita tentang topik utama yang ada di dalam ilmu tauhid. Tadi ni dia cerita secara umum je. Lepas ni dia nak cerita secara khusus. Ada 4 tempat ataupun topik utama yang dibahaskan dalam ilmu tauhid yang kita kena target 4 ni kita dapat. Apa dia? Itu kita akan bahasnya atau bincangkannya pada kuliah kita yang akan datang jika dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Okey, boleh. Ada soalan ke? Tak ada kot kan? Boleh balik awal. Okey, cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak, sikit pun jadilah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dakhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.